Jangan sekali-sekala untuk bercakap bohong. Bila kita berbohong tu lama-lama dia kata jadi pencuri. Ataupun sebenarnya yang kamu bagi kat saya ni antara senarai shopping list kamu ataupun soalan SPM, soalan bocor SPM yang budak-budak akan dapat nanti. Ikan-ikan yang dilistkan tu juga dia ikan pemangsa mungkin. So pepatah ni dia nak highlightkan yang perbuatan seseorang iaitu berbohong lama-lama akan menjadi kepada curi. Membohong orang lain dan akan mencuri hak orang lain. Apa yang saya tahulah, ikan siakap ni dia ada dua jenis ikan yang hidup kat dua keadaan. Itu ikan belacak bang, bukan siakap. Tapi saya tak ingat lah jenis dia apa. But yang lain tu Allahualam, maybe ilmuwan-ilmuwan yang buat pantun tu yang lebih tahu. Something yang untuk mengelakkan kita daripada buat melakukan perkara-perkara yang tak elok lah. Bohong tu kan tak elok kan. Tak, Okey sekarang lah. ikan belacak tu apa? Ya, Dia kenapa? itu sebab Ha. lelaki memang mungkin kurang kenal ikan. Sebagai seorang wanita. Ri, awak kenal ke ikan siakap, ikan senohong, ikan Weh, gelama, ikan duri ni? Okey, ikan siakap saya kenal. Senohong saya jarang. Tak pernah tengok lah. Ni siakap Okey, ni kalau siakap. macam buat steam limau tu, Ni biasa lah, jumpa kat kedai Thailand. sikit, tiga rasa. Ni senohong. Ni senohong. Senohong ni ikan senangin. Rasanya. Tak tahu. Nama lain dia. Kan? Senohong. Betul lah, senangin kan? Okey, lepas tu kita tengok ikan gelama je. Ikan gelama. Ni lah ikan gelama. Cantik kan? Gelama dia ada warna-warna emas sikit kat situ. Okey, yang lepas ni, ini ikan favourite saya. Ni awak paling kenal lah. Ikan duri ni kalau orang Johor dia buat asam pedas pekat-pekat tu. Macam ada sengat dekat depan tu. Kalau orang Perak dia masak dia ada duri. kari pekat tu. Telur dia besar-besar. Sedap. Telur ikan, Meleleh, ya meleleh. Allah. Tapi hari ni bukan cakap pasal sedapnya ikan-ikan ni. Dia punya meleleh-alih macam kita nak cakap pasal ikan ni sedap masak apa. Tak. Kita nak bercerita mengenai apa maksud di sebalik. Kita panggil benda ni pantun. Ada orang kata macam peribahasa dia Peribahasa. macam ni kan. Tapi bukan. Bukan. Sebenarnya dia adalah sejenis pantun. Siakap senohong, gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Ya, jadi kita nak bedah pantun tersebut bersama dengan Ketua Program Pengajian Bahasa Melayu Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM, Dr. Saadia Maklib. Assalamualaikum, Doktor. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Jumpa empat lagi. jenis ikan tu doktor. Ya. Mana yang paling sedap? Kalau secara peribadilah kan, dia masing-masing ada dia punya keistimewaan yang tersendiri. favourite doktor apa? Kalau saya, favourite saya antara empat ni ikan duri lah. Semua orang suka ikan duri. Saya kena rasa lah ikan duri ni. Okey. Memang sedap. Masak Memang sedap. kari, Masak masak kari. asam pedas. Ya. Memang. Baik. So, apa sebenarnya kaitan keempat-empat ikan ni sampaikan orang lama meletakkan ikan ni dalam satu pantun? Ya, jadi kita lihat tadi kan ada empat jenis ikan. Dan setiap ikan itu mempunyai ciri dan kata orang tu rasa yang tersendiri. Kita nak lihat kalau di sini kita tengok ya, masyarakat waktu itu, masyarakat kita lah, Datuk Nenek moyang kita lah kita katakan ya, masyarakat Melayu tu dia very intelektual. Begitu intelektual kerana apa? Kerana dia dapat mengaitkan alam ni ya. Kata orang tu ikan kan sebahagian daripada alam, dia memerhatikan dan dikaitkan dengan situasi, dengan keadaan. Kerana pantun dua kerat ini, siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri, sebenarnya dia ada makna yang tersirat. Ya, dia ada pengajaran di sebalik itu. Kalau kita lihat, dia ada pengajaran lah untuk kita pada waktu itu. Dan sebenarnya pantun ini evergreen lah kita katakan. Dia sepanjang masa. Pengajaran yang diberikan itu daripada zaman dulu kala sampai sekarang ini masih relevan. Masih boleh direlatekan, boleh digunakan lagi kalau kita lihatlah ya. Kenapa kita kata dia boleh relate, kita boleh kaitkan kerana kita tengok pada waktu itu dia dah ajar dah kita ni jangan bercakap bohong. Bohong dan mencuri itu dua-dua adalah perbuatan negatif, perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan. Kerana perbuatan itu boleh dikatakan suatu perbuatan yang keji lah, yang keji, yang tidak baik. Dan
nak menunjukkan bahawa dianya pembayang tu kan, ikan tadi kan, ikan tu ada pelbagai jenis. Mungkin dia nak relatekan manusia ni juga ada pelbagai jenis juga, ya, ada macam-macam juga. Sebab ikan tadi ikan siakap. Ikan siakap ada 2 jenis ya. Kalau kita ke pasar nanti ada ikan yang dia kata siakap laut. Ini siakap sungai. Jadi siakap dia ada 2 jenis. Siakap, jadi ikan siakap tu dia boleh 2 alam lah. Dia air tawar dengan air masin. Perangai lain juga lah. Jadi begitulah macam perangai kita lah juga, perangai manusia yang pelbagai ni. Itu kita cerita pasal ikan. Kita dah dapat dah sedikit sebanyak maksud di sebalik ikan-ikan tersebut. Tapi kita nak pergi kepada orang kata rangkap yang kedua. Macam mana kaitan tu kan? Baris yang kedua tu, bercakap bohong lama-lama mencuri. Jadi kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, Ketua Jabatan Perubatan Psikologi Fakulti Perubatan UM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Jumpa lagi kita di Malaysia hari ini. Ya, Alhamdulillah. Okey, berkenaan dengan tadi tu, berbohong lama-lama nanti mencuri. Jadi apa kaitan dia secara psikologi kan? Kalau kita menipu-menipu, mencuri. Ada tak yang menipu-menipu tapi memang tak mencuri? confirm ke penipu-penipu tu akan jadi pencuri? Ya. Terima kasih ya. Pagi ni saya diganding dengan pakar bahasa. Tapi hari ni saya ulas dari segi psikologi lah. So, apa tu maksud kepada perbuatan bercakap bohong lama-lama mencuri? Sebenarnya kalau dilihat kedua-dua ini adalah satu sikap negatif dalam masyarakat dan apa tu maksud kepada perbuatan bercakap bohong lama-lama mencuri. Sebenarnya kalau dilihat kedua-dua ini adalah satu sikap negatif dalam masyarakat dan kalau dari aspek psikologi yang paling hampir kita kata macam seseorang ada, saya cakap sekali dua bohong tu mungkin tak tertakluk pada satu tabiat seseorang, tapi kalau berterusan dia jadi satu tabiat, dia jadi satu bentuk personality atau karakter. Macam orang yang kita panggil antisocial personality. Dia memang berpotensi atau cenderung untuk bercakap bohong. Mula-mula kali pertama dia takut nak bohong ni, terutama perkara yang besar. Tetapi apabila sekali dua dia terlepas apabila dia cakap bohong, orang mungkin tak dapat kesan, dia akan menjadi satu keseronokan. Terutama dia menipu dapat duit banyak lah dan sebagainya selepas itu. Jadi dia akan menjadi satu, saya rasa tak sihat juga, tapi motivasi untuk orang tu terus melakukan yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya. Jadi sesiapa yang ada kecenderungan anti-social personality ni, dia bukan sekali, dia akan buat lagi, dia buat lagi. So jadi dia berbohong dan perbuatan berbohong tu akhirnya macam bohong pasal wang, bohong pasal keadaan. Dia akan mendapat sesuatu dari situ lah. Jadi apa yang dia dapat tu sebenarnya satu quote unquote macam benda yang dicuri lah, sebab nak sampai ke tahap itu pun dia menipu. Jadi apa yang dia dapat tu dia anggap macam mencuri lah juga akhirnya. Macam tu. Faham lah. Itu mungkin kita boleh faham dari segi direct, terus kita boleh faham maksud apa yang berlaku dalam baris yang kedua tu. Tapi kita nak cerita mengenai brilliantnya, pandainya orang zaman dulu ni untuk relatekan ikan-ikan ini, lepas tu bawa kepada satu pengajaran, situasi. Jadi bagaimana? Jadi itulah kita sebutkan tadi ya, kita dah sebutkan awal, masyarakat kita lah orang Melayu zaman dulu ni kan, memang mereka begitu kata orang tu intelektual, kata orang tu bukan, mereka memberi pengajaran secara tidak langsung melalui pantun, melalui peribahasa. Jadi kita banyak pantun-pantun pengajaran yang antara boleh lain tu? Misalnya contohlah, pantun 2 kerat saya berikan, misalnya ting-ting kereta lembu, 5 sen macam 1000. Mungkin generasi sekarang ni kuranglah mendengarkannya, tapi itulah dia realitinya. Jadi apa maksud dia di situ? Jadi dia ting-ting kereta lembu kan. Jadi kereta lembu zaman dulu dia ada bunyi, ada loceng, kling kan. Jadi tengok begitu pintarnya mereka pada waktu itu melihat, mengobserv, kata tu dengan memperhatikan, mereka boleh memberikan ini tadi kita kata pembayang lah bagi pantunnya. Kemudian ada maknanya pula tadi kalau kita nak bagi contoh tadi jadi dia minta contoh 5 sen macam 1000. Jadi 5 sen macam 1000 dia membawa ada kata makna di situ. Ada makna tersirat. Jadi di sini kita lihat dari sudut mana. 5 sen tu macam 1000, maksudnya 5 sen tu begitu berharga. Jadi
walaupun dia 5 sen tapi dia memberi kata makna kepada seseorang. 5 sen macam 1000. Itu dah dia jadi kedekut pun boleh, kata orang tu dia berjimat pun boleh, dia menghargai pun boleh juga. Kita lihat dari sudut mana. Begitu, tapi maksudnya di sini dia memberikan makna di sebalik pantun itu. Jadi inilah dia kreativiti masyarakat pada waktu Yang itu, kata ya. kias lah. Ya, Berkias begitu. lah. Ya, ada makna Ada di makna. sebalik apa yang diberikan dalam pantun itu. Kalau kita cakap kat generasi baru, takut tak faham. Betul. Dua kali cakap tak faham. Itu yang straightforward tu. Betul. Prof, kita nak tanya ni. Tadi dah cakap berkenaan dengan bagaimana dari segi dua-dua tu adalah sikap yang negatif. Betul. Bersaling kait lah kan. Menipu, lama-lama mencuri. Kalau katalah benda ni kan, Prof kata ketagihan tu, mungkin antara zaman sekarang ni kita boleh relate scammer ke kan, sebab Benda-benda scam ni yang berlaku sekarang ni Prof, yang memang banyak. Kalau cakap pasal scam ni hari-hari ada orang telefon. Scam. Betul. Saya rasa macam elemen scammer ni memang sebahagian daripada apa tu yang dikatakan menipu lah sebenarnya kan. Jadi orang yang terlibat dengan scammer ni biasanya orang yang yang mungkin suka, dia happy untuk memperdayakan orang lain, menipu orang lain dan menggunakan kesempatan dari aspek psikologi lah untuk supaya orang transfer duit dekat dia, ataupun love scam pun boleh jadi kan, menipu orang lain supaya kawan rapat, romance scam semua ni. Jadi semuanya adalah aspek memperdayakan orang lain. Jadi bila disebut menipu tu memanglah sebenarnya berlaku dalam konteks sosial, sebab sekali dua mungkin walaupun kita kata menipu tu kita kena jauhkan, dan pepatah Melayu daripada awal dah katakan ini ada satu tabiat yang sangat buruk. Saya tak tahu berkurang lama dah kita memahami keadaan ini, tetapi masih berlaku. Tetapi kalau dilihat dengan tekanan hidup sekarang kan, yang scammer ni mungkin ada aspek lain juga, dia ada memerlukan wang dan sebagainya. Tetapi saya rasa yang ditanya berkenaan ketagihan ni, dia jadi scammer dan ketagih sebab pertama macam saya kata, dia ada keseronokan. Mula-mula dia terdesak, tetapi keseronokan tu akan menjadi satu daya untuk berterusan bertindak sedemikian sehingga satu menyebabkan ketagihan. Dan saya tak nak sebut ini satu pekerjaan bagi mereka lah. Betul. Jadi ini sebenarnya progres daripada sebenarnya kelakuan individu, tetapi akhirnya menjadi satu budaya negatif dalam masyarakat di mana budaya memperdayakan orang lain, scam ni menjadi satu kejadian kebelakangan inilah di zaman ini semenjak ada social media dan sebagainya. Baik. Okey, tipu sunat jadi tak apa ke? apa dia? Tipu sunat macam mana tak apa? Tipu sunat tu. Ni tengah belajar pasal tipu sunat sekarang ni. Jangan tipu sunat, nanti mencuri hati. Okey, Prof, kita nak cakap terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari kerana sudi bersama dengan kami pagi ni, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, okey, itu kita dah tahu dah sedikit sebanyak mengenai maksud pantun ini. Tapi kalau kita nak relatekan dengan apa yang berlaku zaman sekarang ni, kalau nak gunakan ayat-ayat ni kita dah jarang kita jumpa bila mereka menggunakan ayat-ayat yang berkias seperti ini. Sebab itulah kan pantun-pantun, peribahasa, bidalan semua perlu kita kata untuk jaga, perlu kita ketengahkan kepada masyarakat sekarang, terutama generasi muda yang sudah kurang. Ya, kalau zaman waktu saya pantun, dua kerat ini, peribahasa memang sudah menjadi kata tu harian. Ya, pengalaman saya lah, arwah bapa saya selalu menceritakan, memberi pengajaran berdasarkan pantun dua kerat ini. Sebab tu tadi saya beri contoh ting-ting kereta lembu 5 sen macam 1000, kerana itu daripada kata cerita yang pengajaran yang diberikan oleh arwah bapa saya. Dan begitu juga siakap senong gelama ikan duri. Ini bila diminta saya bercakap tadi, saya rasa
tak ada masalah. Sebab saya ada pengalaman yang mana arwah bapa saya sudah bercerita berdasarkan pantun dua kerat ini kepada kami, adik-beradik bertahu pentingnya untuk kita tidak melakukan perbuatan buruk, terutama bohong. Lama-lama akan mencuri. Jadi waktu tu dia relate kalau cerita zaman waktu itu. Tak ada scammers lagi kan. Tapi Cerita sekarang lain, ni, penipu lain lah. penipu lain. Tapi sekarang ni kita dah ada scammer-scammer ni, kita boleh relate kan. Scammer ni bermula dengan menipu lah, bermula dengan berbohong. Daripada berbohong pada menipu tu terus mencuri. Mencuri dari sini kiasannya ialah dia menipu, kemudian dia dapatkan duit orang. Dia dapat duit orang tu mencuri lah namanya. Tanpa keikhlasan, tanpa kebenaran orang itu kan. Dia Mungkin curi begitu. pantun-pantun yang sebegini kan, kita boleh jadikan mungkin artis-artis baru ni nak buat lagu, orang Guna. guna Ya, untuk ya, ni kan, untuk ketengahkan. Baik, Dr. Saadiah Maalif, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ini. Baru tahu Ya, kan, baru kita macam tahu. mana ikan gelama, ikan senohong. Saya pun baru belajar pasal ikan kan. Jadi itulah kita baru tahu yang ikan-ikan ni sebenarnya sedap ikan duri tu. Okey, dan perlunya untuk kita jaga warisan kita ni, kita cuba untuk gunakanlah pantun ni. Okey, jadi Ri, untuk kita berehat ni bagilah pantun. Ting masa dah habis, kita kena berehat sebab lepas ni ada yang lain. Macam itulah. Okey.